Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan tajuk Kepelbagaian Mitad atau Kaedah Al-Quran terhadap proses pengistinbatan hukum. Untuk mengeluarkan hukum ataupun mengistinbatkan hukum, haruslah kita memahami dengan betul setiap lafaznya yang mana merupakan kaedah pengambilan hukum yang diambil dalam dalil-dalil syarak. Terdapat dua kaedah pengambilan hukum ataupun proses pengistinbatan hukum yang dinyatakan dalam pembentangan kami ini, iaitu yang pertama ialah kaedah bahasa yang dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu lafaz al-am, lafaz al-khas dan mushtarak. Kemudian yang kedua ialah kaedah nasakh dan mansukh. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Farah Nur Ain binti Mustafa, nombor pelajar 20204900232. Selaku pembentang yang pertama, saya akan menceritakan tentang kaedah lafaz al-am. Dari segi bahasa, al-am ialah umum, iaitu menyeluruh tanpa batasan. Manakala dari segi istilah pula ialah lafaz yang menunjukkan makna pada jumlah yang banyak dan tidak ada batasan serta merangkumi kesemua makna yang bersesuaian dengannya. Contohnya ialah perkataan manusia ataupun lafaz al-insan, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafil khusr, yang bermaksud sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di dalam ayat ini, maksud yang merujuk lafaz al-insan itu adalah menyeluruh dan merangkumi untuk kesemua manusia. Okey, mari kita lihat kepada lafaz-lafaz al-am. Terdapat pelbagai bentuk-bentuk lafaz al-am yang telah ditemui di dalam nas-nas ayat Al-Quran. Antaranya ialah yang pertama ialah lafaz jamak seperti kaffah jami'un kullu. Contohnya lafaz kullu yang terdapat di dalam surah As-Sur ayat 21. Yang kedua ialah lafaz jamak yang dimakrifatkan dengan al yang bermaksud al-istighraq ataupun al-idhafah. Contohnya kita dapat daripada lafaz amwalihim, iaitu jamak yang dimakrifahkan dengan idhafah yang terdapat di dalam surah At-Taubah ayat 103. Kemudian yang ketiga ialah lafaz mufrad yang dimakrifahkan dengan al-istighraq ataupun dengan al-idhafah. Contohnya ialah lafaz al-ba' dan ar-riba ya am, mufrad yang dimakrifahkan dengan al-istighraqiyah. Contoh itu kita dapat dalam surah At-Taubah ayat 275. Yang keempat ialah isim mausul seperti allazi, allazina, allati, ma. Contohnya lafaz allazina yang terdapat di dalam surah An-Nur ayat 4. Yang kelima, isim istifham seperti man, ma, mata. Contohnya lafaz man yang kita dapat dalam surah At-Taubah ayat 245. Kemudian yang keenam ialah isim syarat seperti man, ma, aina, ma, iaitu sesiapa, apa-apa dan di mana jua, yang dapat dalam surah At-Taubah ayat 185. Kemudian yang terakhir ialah yang ketujuh, iaitu al-nakirah dalam konteks an-nahyu atau an-nafi ataupun asyarat. Contohnya kita dapat lafaz ahadin yang umum yang dibawa dalam bentuk an-nahi, iaitu merangkumi semua orang munafik, yang dapat dalam surah At-Taubah ayat 84. Okey, mari kita lihat kepada jenis-jenis al-am yang dibahagikan kepada tiga jenis. Iaitu yang pertama ialah umum secara qat'i, yang bermaksud al-am yang terdapat qarinah ataupun petunjuk yang menghalang atau menafikan perkhususannya, taksis. Okay, contoh di dalam surah Hud ayat 6, iaitu terjemahan dia yang bermaksud dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Okey, lafaz dalam ayat itu telah menjelaskan tentang sunnatullah yang mana tidak mungkin akan berlaku perubahan. Oleh itu, ia tidak menerima taksis berdasarkan qarinah panca indera. Seterusnya yang kedua ialah khusus secara qat'i, yang mana bermaksud al-am yang disertakan qarinah petunjuk atau dalil yang menafikan atau menghapuskannya secara berterusan keumumannya.
Contohnya dalam surah Al-Imran ayat 97. Terjemahannya, dan di antara kewajipan manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Okey, lafaz al-am iaitu an-nas yang terdapat dalam ayat itu merujuk kepada mereka yang mampu ataupun mencukupi syarat untuk mengerjakan haji secara khususnya dan tidak termasuk kepada orang yang tidak mampu seperti kanak-kanak dan orang gila. Okey, yang ketiga pula ialah al-am al-mutlaq yang bermaksud lafaz am yang mempunyai penkhususan juga tidak mempunyai qarinah petunjuk ataupun dalil yang boleh menghalang daripada pentaksisannya ataupun menafikan keumumannya. Okey, contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan para isteri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali suci. Okey, lafaz am iaitu al-mutallaqat yang terdapat dalam ayat tersebut tidak mempunyai qarinah yang mengkhususkannya atau mengumumkannya. Lafaz ini secara zahirnya menunjukkan umum sehinggalah ada dalil yang datang mengkhususnya. Jadi itulah ketiga-tiga jenis al-am yang telah disebutkan. Kemudiannya kita beralih kepada didalah dan hukum al-am. Menurut jumhur ulama, mereka berpendapat bahawa lafaz al-am ini adalah merujuk kepada semua maknanya kecuali sehingga ada dalil yang menunjukkan supaya dikeluarkan sebahagian daripadanya. Oleh yang demikian, jumhur ulama ini termasuk Al-Imam Syafi'i beranggapan bahawa tidak boleh beramal ataupun berpegang dengan lafaz al-am sebelum mencari ada atau tiada mukhassisnya. Oleh itu, setakat itu saja pembentangan daripada saya dan kita beralih kepada pembentang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzah Shulhana binti Zulkifli dari kelas IC 2202B, nombor pelajar 2020872632. Tajuk yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah kaedah dari segi bahasa, iaitu lafaz khas terhadap proses pengistinbatan hukum. Dari segi bahasa, lafaz al-khas adalah bermaksud khusus atau tunggal, manakala dari segi istilah adalah bermaksud lafaz yang digunakan menunjukkan maksud khusus, tunggal atau mufrad. Umumnya, lafaz al-khas yang digunakan oleh nas atau dalil ini dari sudut pendalilannya, iaitu dilalah, adalah dilalah qat'iyah. Maka jika nas atau dalil itu daripada Al-Quran, maka pendalilannya adalah qat'i as-subut qat'iyyu ad-dilalah. Sebagai contoh dalil mengenai kewajiban menunaikan solat fardu di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus salata wa atuz zakah wa raka'u ma'ar raki'in. Yang bermaksud, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Merujuk kepada ayat tersebut, di mana wujudnya perintah wajib ke atas umat Islam agar melaksanakan solat dan menunaikan zakat, di mana ayat tersebut adalah bersifat khusus. Lafaz khas ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama al-mutlaq, yang kedua al-muqayyad, yang ketiga al-amar, dan yang keempat an-nahyu atau dikenal sebagai an-nahi. Al-mutlaq ini dari segi istilah bermaksud lafaz pengertiannya tidak terbatas dan luas tanpa melibat jumlah ataupun sifatnya. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Yang bermaksud, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Merujuk kepada ayat tersebut, lafaz raqabah dalam ayat tersebut merupakan lafaz khas yang mutlak kerana ayat tersebut tidak diberikan makna bersama sifat tertentu. Maksudnya, hukum yang akan ditetapkan berdasarkan kepada lafaz tersebut hendaklah dibina berdasarkan kemutlakannya, sehingga mana tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan pembatasannya. Seterusnya, al-muqayyad, iaitu lafaz yang menunjukkan pelbagai lafaz tetapi dibatasi dengan sifat, keadaan dan syarat tertentu.
Sebagai contoh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahriru raqabatin mu'minatin, yang bermaksud hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Ayat tersebut menunjukkan bahawa lafaz muqayyad dibatasi dengan sifat seperti ayat raqabatin mu'minatin yang bermaksud hamba sahaya yang beriman. Okey, jika hukum dan objek lafaz mutlak adalah sama lafaznya dengan lafaz muqayyad, maka hukum dan objek tersebut akan disesuaikan dengan lafaz muqayyad. Akan tetapi, jika kedua-dua berbeza dari segi hukum dan objek atau sebabnya, maka pengertian lafaz yang mutlak tidak akan disesuaikan dengan lafaz muqayyad. Seterusnya, lafaz al-amar dari segi bahasa bermaksud suruhan atau perintah, manakala dari segi istilah pula, lafaz amar merupakan lafaz di mana lafaz ini mengandungi perintah yang penuh dengan tuntutan untuk mendapatkan sesuatu hasil ungkapan perintah daripada pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, iaitu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang mukallaf melalui dua sumber, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, lafaz fajtanibuhu yang bermaksud jauhilah ia. Terdapat pelbagai lafaz al-amar seperti sighah fi'il amar iaitu if'al, fi'il mudhari' yang disertakan dengan lam al-amar, lafaz yang menunjukkan suruhan wajib, jumlah khabariyah yang difahami sebagai al-amar, masdar yang mengganti fi'il al-amar, isim fi'il al-amar dan amar sharih. Akhir sekali, lafaz an-nahyu atau dikenali sebagai lafaz nahi dari sudut bahasa bermaksud lafaz yang bermaksud tegahan, manakala dari sudut istilah pula adalah tuntutan meninggalkan perbuatan tertentu daripada pihak atasan kepada pihak yang lebih rendah. Sebagai contoh, larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Apabila disandarkan kepada lafaz nahi, lafaz tersebut akan menjadikan larangan atau tegahan secara umum. Oleh itu, larangan tersebut hanyalah khusus kepada lafaz yang dikatakan. Sebagai contoh, lafaz la yaf'al, la taf'al yang bermaksud jangan lakukan, iaitu dia atau kamu. Lafaz-lafaz ini juga digunakan seperti berikut: lafaz an-nahiyah dan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' disertai lafaz an-nafyi, nafyu al-halal, lafaz yang menunjukkan perkara tegahan, dan yang akhir sekali lafaz yang menunjukkan perkara haram dan lain-lain. Sahaja daripada saya, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aunia binti Budi yang bernama matrik 202083485. Hari ini saya akan ceritakan tentang lafaz al-mushtarak. Yang pertama, pengenalan. Lafaz al-mushtarak bermaksud lafaz tertentu yang telah ditetapkan untuk menunjukkan dua maksud atau dua erti yang berbeza atau lebih. Berbeza dengan lafaz al-am kerana menunjukkan erti yang banyak dengan menggunakan satu ungkapan dan dalam keadaan yang sama. Contoh lafaz mushtarak ialah quru', iaitu membawa erti suci dan haid. Kita boleh lihat dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud isteri-isteri yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru', iaitu 3 kali suci daripada haid. Baiklah, seterusnya adalah faktor terbentuk lafaz al-mushtarak. Yang pertama adalah kabilah bangsa Arab berselisih pendapat dalam menentukan makna untuk setiap lafaznya. Maksudnya, ada satu kabilah yang meletakkan satu makna terhadap satu lafaz, dan ada kabilah lain yang meletakkan makna yang lain ke atas satu lafaz tu, dan ada kabilah yang ketiga yang meletakkan lafaz yang makna yang lain atas lafaz tu. Maksudnya terbentuk makna yang berbeza-beza
untuk satu lafaz. Okay, yang kedua adalah penggunaannya yang bersifat dewi kegunaan. Okay, ada ketikanya untuk makna asli dan ada kadang-kala secara majaz. Okay, yang ketiga adalah kadang-kala terdapat perbezaan atau kelainan untuk makna dari sudut bahasa dan istilah. Okay, contohnya, contoh perkataan as-salah. Okay, sudut bahasa perkataan itu bermaksud doa, manakala sudut istilah ia bermaksud ibadah atau solat. Okay, yang keempat adalah terdapat perbezaan dari sudut makna hakiki dan al-uruf. Okay, contoh perkataan fatana. Asal atau dahulunya bermakna meletakkan logam dalam api. Ia kemudiannya digunakan untuk membuat kerosakan dalam agama dan terjebak dalam kesesatan. Okay, seterusnya adalah dilalah atau hukum lafaz al-mushtarak. Okay. Pada dasarnya ulama usul fiqh menetapkan bahawa al-ishtirak adalah menyalahi asalnya. Seterusnya, saya Nurfadilah binti Abdul Qadir akan menerangkan sedikit sebanyak tentang nasah, iaitu kaedah kedua selain daripada bahasa. Pengertian an-nasah menurut bahasa membawa beberapa erti, antaranya ialah al-izalah iaitu penghapusan, an-naqlu iaitu berpindah dari suatu tempat, at-tabdil iaitu menukar sesuatu, serta at-tahwil mengubah. Manakala menurut pengertian istilah pula, an-nasah dapat dimaksudkan dengan terhentinya sesuatu hukum syarak dengan adanya dalil syarak lain yang membatalkannya. Selain itu, an-nasah juga dapat diertikan apabila nas yang menghapuskan hukum syarak yang telah ditetapkan di dalam nas sebelumnya dengan dalil syarak atau nas yang baharu. An-nasah juga dapat membawa maksud sebagai membatalkan sesuatu hukum dan amalan yang sedia ada dengan sesuatu hukum syarak berdasarkan dalil dan nas yang ada dan datang kemudian daripadanya. An-nasah berlaku di dalam Al-Quran berdasarkan dalil-dalil, antaranya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 106, di mana terjemahannya, ayat mana sahaja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu? Ayat ini dinasahkan dengan ayat dalam surah An-Nahl ayat 101, di mana terjemahannya, dan apabila kami tukarkan satu ayat Al-Quran untuk menggantikan ayat yang lain yang dimasukkan, dan Allah memang mengetahui akan apa yang diturunkan, berkatalah mereka orang kafir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya seorang pendusta, padahal Nabi Muhammad tidak berdusta, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dalil tersebut membuktikan memang berlaku perubahan dan pertukaran dalam hukum yang diturunkan dari semasa ke semasa. Oleh itu, perkataan badal dan nasakh dalam ayat tersebut membawa maksud penghapusan dan pertukaran. Justeru, jumhur ulama berpendapat bahawa konsep nasakh dan mansukh harus berlaku berikutan adanya dari dalil Al-Quran yang perlu dinasahkan. Seterusnya, dalam menerima nasakh di dalam Al-Quran, ulama berpendapat ada yang membolehkannya diterima dan ada juga yang memutuskan untuk menolak. Jumhur ulama sepakat mengatakan an-nasakh hanya berlaku semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup sahaja. An-nasakh tidak akan berlaku kecuali melalui wahyu sahaja, dan wahyu berkemungkinan turun pada masa hayat Nabi SAW sahaja. Hal ini bermakna selepas kewafatan Nabi, pembatalan hukum tidak berlaku sama sekali kerana tidak lagi berlaku penurunan wahyu. Oleh itu, semua hukum yang diamalkan pada masa hayat Nabi SAW masih ada dan tidak lahir daripada baginda sesuatu yang menasahkannya, maka hukum itu adalah tetap walaupun selepas kewafatan Nabi. Hal ini demikian kerana baginda SAW adalah rasul yang terakhir. Justeru, jumhur ulama bersepakat mengatakan an-nasakh memang berlaku dalam hukum syarak. Antara hikmah yang dapat diambil daripada an-nasakh ialah
Setelah dinasahkan, hukum yang terakhir menjadi lebih ringan dan pasti lebih mudah untuk mengerjakannya selaras dengan salah satu prinsip Islam, iaitu tidak membebankan umatnya, dan sesetengah hukum itu tidak diturunkan secara beransur-ansur supaya umat manusia tidak dibebani sekaligus dapat menerima pembinaan dan perubahan hukum yang dibawa oleh Islam secara ikhlas dan benar. Kesimpulan daripada pembincangan di atas, perkembangan hukum syarak menuju tingkat kesempurnaan dipadankan dengan kesesuaian keadaan dan peradaban manusia. Hal ini demikian terbukti dan turunnya Al-Quran secara beransur-ansur berkaitan dengan setiap proses syariat yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, masyarakat Muslim perlulah menyuburkan budaya menimbang sebarang tindakan dengan neraca pedoman Al-Quran melalui metod yang sebenar. Dengan itu, masyarakat perlu didedahkan dengan keseimbangan antara pembaca Al-Quran secara betul dan pemahaman Al-Quran secara tepat, terutamanya berkaitan dengan hukum-hukum fiqh dan syariat. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.